Ia bermula dengan penubuhan ASEAN pada 1967. Cadangan untuk menjayakan komuniti ASEAN timbul kira-kira 36 tahun selepas itu. Walaupun bermula kecil, ASEAN sedikit demi sedikit membina kekuatan dengan asas sesebuah negara yang merdeka tidak mampu meneruskan kelangsungan kecemerlangan secara berseorangan. Sebaliknya, memerlukan kerjasama dan kesepakatan jiran serantau untuk berkongsi misi serta aspirasi yang sama. Dan sepanjang puluhan tahun cadangan penubuhannya, yang ditekankan dalam pembinaan komuniti ASEAN ialah ia harus mempunyai 3 elemen utama, iaitu politik dan kerjasama keselamatan, kerjasama ekonomi dan kerjasama sosio-budaya serta keamanan dan kemakmuran bersama serantau. Baik, itu adalah asasnya dan bagi memperincikan lagi mengenai komuniti ASEAN ini sesuai dengan tugas besar yang digalas Malaysia sebagai tuan rumah tahun ini, kami bawakan ke studio seorang pensyarah sains politik dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami. Ya, sama-sama. Baik, sedikit mukadimah yang saya berikan tadi. Kalau doktor boleh perjelaskan lebih lanjut mengenai komuniti ASEAN ini dari pandangan doktor sendiri. Okey, komuniti ASEAN ini adalah satu model baru, model kerjasama dan juga model integrasi kerjasama di kalangan negara anggota ASEAN yang baru. Jika sebelum ini ASEAN merupakan satu kerjasama politik yang agak longgar sifatnya, pada kali ini, pakatan itu dibawa ke arah kerjasama yang lebih tinggi dalam bentuk integrasi negara-negara anggota di ASEAN dalam aspek yang lebih tinggi dan di peringkat yang lebih meluas, iaitu termasuk dalam ekonomi, sosial budaya dan sebagainya. Yang ini bagi saya berlandaskan kepada model Kesatuan Eropah. Dan kalau kita lihat mengenai pembentukan ini, apa signifikannya ataupun kesan komuniti ASEAN kepada rantau ini? Banyak kepentingan ataupun kesignifikanannya. Yang pertama dari aspek kemajuan ekonomi. Setengah negara anggota ASEAN, Malaysia, Singapura mempunyai pelabur yang ramai, mempunyai modal. Tetapi kos buruh agak tinggi. Jadi di sini boleh diimbangi dengan kos buruh yang lebih murah di kawasan-kawasan ASEAN yang lebih kurang membangun seperti di Indonesia, Laos, Cambodia. Itu satu. Yang kedua, dalam aspek kerjasama politik dan juga keselamatan. Dan yang lebih penting lagi dalam aspek keserantauan dan juga dalam aspek international politics. Di mana dengan gabungan 10 negara-negara ASEAN ini juga melibatkan integrasi 633 juta komunitinya. Dan bila kita kata di situ, meletakkan kita jika Malaysia pada hari ini hanya 30 juta, dengan melalui komuniti ASEAN ini menyebabkan kedudukan Malaysia dan juga ASEAN menjadi satu kesatuan ataupun satu komuniti yang lebih penting. Yang tinggi tingkatnya berbanding China dengan 1 bilion lebih, India dan juga Amerika dan juga Kesatuan Eropah. Dan melihat satu angka yang sangat besar ataupun dengan anggota-anggota yang ramai, dan bagaimana kita melihat aspirasi ataupun kesungguhan negara-negara anggota ke arah kita merealisasikannya pada hujung tahun ini. Okey, Malaysia sebagai tuan rumah pada hujung tahun ini, saya ingat telah melakukan persediaan yang sangat baik melalui beberapa kerjasama, mesyuarat, forum, kolokium di kalangan negara anggota dan juga kementerian seperti Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian Luar di antara negara-negara anggota bagi mempersiapkan dirilah. Dan bagi saya kita dalam satu landasan yang betul dan satu perancangan yang baik untuk membawa Malaysia dan juga negara-negara anggota ASEAN ke satu tahap yang lebih tinggi, menandingi kedudukan ekonomi India, China, Kesatuan Eropah dan juga Amerika itu sendiri. Baik, melihat kepada bidang ekonomi dan juga perdagangan dari segi perniagaan dan perdagangan ini, bagaimana kita melihat di bawah komuniti ASEAN ini dapat memudahkan segalanya, lebih-lebih lagi pada Malaysia? Jika sebelum ini pakatan kita longgar, iaitu hanya kerjasama politik semata-mata. Tapi dengan adanya komuniti ASEAN ini, kita telah merubah kita punya identiti daripada sebuah negara Malaysia, Indonesia, Thailand kepada kita bukan lagi negara masing-masing, tetapi kita adalah orang ASEAN. Jadi ini memudahkan, katalah pelabur Malaysia nak melabur di Indonesia, mengurangkan red tape, mengurangkan karena birokrasi.
kadang-kadang kita perlu berbaik-baik dengan orang bawahan, kadang-kadang ada some sort of elemen menyeleweng di situ kadang-kadang. Jadi dengan kita ubah polisi dasar dan sebagainya, memudahkan orang Malaysia melabur di luar, orang luar bekerja di Malaysia, dan begitulah sebaliknya, sekaligus menambah baik kedudukan ekonomi negara-negara anggota di ASEAN lah, dan memudahkan urusan kita. Segala urusan. Ya, betul. Bila kita mengubah identiti daripada orang Malaysia kepada orang Asia Tenggara. Ya. Baik, saya sangat tertarik dengan usaha untuk membawa ASEAN lebih dekat kepada rakyat dan membawa perubahan positif kepada kesejahteraan lebih 600 juta rakyat ASEAN itu sendiri. Dan bagaimana doktor menjangkakan kerjasama dalam kalangan negara anggota untuk pastikan semua daripada kita mendapat manfaat daripada ASEAN ini sendiri? Ya, kalau daripada aspek negara yang lebih kehadapan seperti Malaysia dan Singapura, kita ada modal. Yang kurang kehadapan, mereka ada labor cost yang murah, itu satu. Dan nombor dua, kita ada kemajuan teknologi, kita ada kemajuan pendidikan yang boleh kita bawa orang-orang di luar daripada Malaysia, Singapura untuk datang hadir ke sini, atau juga mungkin sebahagian Malaysia dan juga Singapura kita membuka cawangan-cawangan. Katalah saya daripada UKM, mungkin UKM boleh buka cawangan mungkin di Kemboja, mungkin di Laos kan. Jadi bagi saya satu usaha sama yang sangat baik sebenarnya kan. Sama-sama memajukan wilayah kita sendiri, mencipta sebuah institusi yang pelbagai, khasnya dalam aspek pendidikan, pembangunan, dan mungkin juga pasaran yang barulah, pasaran dalaman, sebagaimana yang dibuat oleh Kesatuan Eropah di Eropah. Baik, itu daripada segi pendidikan dan sebagainya. Bagaimana pula dari segi sosio-budaya itu sendiri, dengan pelbagai kaum, adat resam dan sebagainya. Bagaimana kita hendak menyatukan dalam sosio-budaya ini? Ya, jika sebelum ini disebabkan aspek negara itu begitu tinggi. Saya orang Malaysia, saya orang Indonesia. Betul. Kan. Jadi ada some sort of resentment di kalangan negara-negara. Tapi bila kita mengubah paradigma kita, bahawa kita datangnya daripada wilayah yang sama. Sebagaimana juga dulu di Kesatuan Eropah kan. Saya orang UK, saya orang Perancis dengan bahasa yang berlainan kan. Tetapi halangan itu berjaya dikurangkan disebabkan kesepakatan ekonomi negara-negara anggota yang lebih tinggi. Jadi saya percaya bila kita dah ubah paradigma kita melalui kerajaan-kerajaan masing-masing, maka hal-hal sosial budaya itu dapat yang negatif dapat dikurangkan, yang positif itu dapat lagi kita galakkan di kalangan negara-negara anggota, khasnya komuniti-komuniti ASEAN di Asia Tenggara. Dan saya kira dengan keberjayaan kita melakukan ini ataupun dengan kejayaan komuniti ASEAN ini, nanti saya kira dapat memberikan satu kesan jangka panjang melampaui 2015 ini. Bagaimana pandangan doktor? Tentu sekali. Saya harapkan komuniti kita ini ASEAN nanti akan majukan ataupun dipacu ke arah sebuah institusi yang lebih solid kedudukannya. Pada akhirnya jika tidak sebaik Kesatuan Eropah, mungkin lebih tinggi daripada situlah, daripada Kesatuan Eropah. Ada yang merasakan tujuan ini sangat sesuai untuk kita melangkah ke satu era yang baru, tetapi ada juga yang berpendapat mengapa harus melibatkan negara-negara yang lain, tetapi hanya ASEAN itu sahaja tidak cukupkah, atau untuk Malaysia itu sahaja untuk kita berdiri sendiri? Kalau Malaysia kita kecil, pasaran kita kecil, kita ada modal, tapi pasaran kita kecil dan kita ada limitasi-limitasi yang tertentu, kos buruh, jumlah pekerja, industri kepakaran. Jadi dengan kita gabungkan dengan negara-negara lain. Contohnya kalau kita gabungkan dengan Singapura. Singapura pada hari ini tidak mengalami kekacauan mata wang. Jadi kalau kita bergabung berdua dengan Singapura, kita punya mata wang mungkin ke atas kan nilainya kan. Dan begitu juga bila kita bergabung dengan Indonesia, bekerjasama dengan mereka, maka kita boleh tap apa yang kelebihan yang ada di Indonesia dengan kos buruh mereka yang ramai, yang murah, ada setengah-setengahnya yang mendapat pendidikan yang agak bagus kan. Dan pasaran mereka lebih luas. Kalau di Indonesia penduduk lebih 200 lebih, saya fikir mungkin 300. Jadi kalau kita boleh, katalah Proton boleh atas nama ASEAN pada kali ini. Sebelum ni kita guna Proton atas nama Malaysia. Betul. Kita jual dengan ratus ribu Proton pada hari ini. Kalau Proton atas nama ASEAN kan untuk orang Indonesia, berapa juta boleh kita dapat pasarkan di sana. Jadi itu yang bagi saya yang harus kita lihatlah. Baik, dari segi penyeragaman zon masa ASEAN itu, bagaimana pandangan doktor? Adakah ia bagus atau bagaimana? Kita telah mengaplikasikannya di Malaysia, ternyata ia bagus. Dan untuk ASEAN pula bagaimana? Saya fikir itulah ada pro cons kan, ada kurang lebihnya lah kan. Tapi saya pendapat peribadi saya mungkin tidak perlu rasanya kan. Contohnya sebuah Amerika kan, sebuah negara yang besar, luas dan bersatu.
mereka mempunyai 8 atau 9 zon waktu. Tiada masalah. Jadi bagi saya, kalau kita tak buat begitu pun tiada masalah. Tapi yang penting kita fikir-fikirkanlah mana mengikut kesesuaian kan. Sebab 8 pagi di Malaysia dengan 8 pagi di Filipina, jauh tu. Macam mana boleh kita seragamkan negara-negara begini kan? Adakah harus orang Filipina bekerja pukul 4 pagi? Adakah harus orang Malaysia balik pukul 8 malam? Jadi ini perlu difikirkan dengan lebih mendalam kan. Betul. Baik, daripada pandangan peribadi doktor juga mungkin, apa halangan yang paling besar yang mungkin akan kita hadapi sebagai pengerusi ataupun sebagai rakyat Malaysia untuk lebih maju ke masa depan? Saya fikir daripada sudut halangan itu kecil kan, dan saya lebih lihat kepada prospek yang lebih besar di kalangan negara-negara anggota untuk pergi dengan lebih jauh. Sebab masing-masing ada kelebihan dan kekurangan kan. Tapi itulah kalau daripada aspek Malaysia itu sendiri, bila kita melabur di luar, jadi di peringkat dalaman ini daripada sudut kenaikan gaji mungkin akan ada sedikit masalah. Contohnya di Singapura, pada hari ini mereka banyak import pekerja-pekerja asing menyebabkan kenaikan gaji warga Singapura sangat perlahan. Ikutkan daripada tahun 2002 dulu, kenaikan gaji mereka dalam keadaan yang tepu, stagnan. Itu antara perkara yang mungkin boleh memberi impak, yang perlu diperhatikan oleh kerajaan-kerajaan dalam kesatuan ataupun komuniti ASEAN. Dan sebagai seorang pensyarah juga, bagaimana doktor melihat penerimaan Gen Y ketika ini, kerana mereka lah yang akan terus menggerakkan ASEAN ini? Saya fikir ini satu dunia yang terbuka, dan kali ini dengan pasaran yang terbuka. Saya ingat dengan kita adakan konsep komuniti ini, mereka bukan sekadar boleh travel di seluruh Asia Tenggara dengan begitu mudah. Sebagaimana di EU tidak perlu visa dan sebagainya, hanya perlu tunjuk pasport, setengah-setengah tak perlu pun. Hanya tunjuk anda punya identiti. Itu satu. Nombor dua, anda boleh bekerja di luar negara tanpa banyak red tape. Anda boleh berdagang ataupun berniaga di luar negara. Dan bagi saya, orang Gen Y ini kebanyakannya orang yang adventurous, yang suka dengan perkara-perkara baru. Betul. Jika sebelum ini Gen X dan ke atas agak sukar untuk menembusi, untuk kerja di luar, pada hari ini mudah. Dan bagi saya ini menempati aspirasi dan juga perkembangan masyarakat dunia pada hari ini sebenarnya. Dan kalau kita melihat kepada mesyuarat yang dilakukan sebelum ini, dia diadakan di Kota Kinabalu, Sabah. Dan adakah dengan cara itu juga menunjukkan betapa serius Malaysia bagi mendepani masalah-masalah yang akan datang, menunjukkan kepada ASEAN bahawa apa jua masalah yang dihadapi Malaysia, Malaysia teguh untuk mendepaninya? Ya, saya fikir dengan idea ini sendiri untuk menubuhkan sebuah komuniti ASEAN yang standardnya, yang tahapnya sama ataupun hampir sama dengan EU, Kesatuan Eropah, itu adalah satu idea yang sangat besar sebenarnya kan, dan usaha yang sangat serius yang akan kita buat. Dan saya percaya Asia Tenggara selepas tahun 2015 bukan lagi Asia Tenggara sebagaimana yang sebelum. Kita sedang mengalami satu proses transformasi dan juga proses integrasi masyarakat-masyarakat Asia Tenggara melalui komuniti ASEAN. Kita akan muncul sebagai mungkin the next EU, tapi dalam bentuk di kawasan Asia Tenggara, dan saya percaya kita mungkin akan menjadi, kalau bukan kuasa besar, tapi sekurang-kurangnya kuasa yang lebih penting di mata dunia. Yang boleh bersuara. Betul. Saya kira dalam kalangan anggota ASEAN yang ada ketika ini, ada negara yang senang untuk kita berbincang dan mungkin ada negara yang sukar untuk kita tembusi. Kalau doktor boleh kongsikan kepada mereka di luar sana, perbatasan ekonomi perdagangan ataupun Malaysia cuba sedaya upaya untuk memasuki negara-negara mana yang boleh kita perlihatkan? Saya ingat dengan dasar yang kita buat kan, in fact daripada awal pun, dari sebelum kita dengan komuniti ASEAN, kita dengan ASEAN. Sebelum tu Mapilindo, sebelum tu Malindo. Jadi dengan gaya Malaysia yang sederhana, yang berkecuali dan sebagainya, sebenarnya daripada segi sejarah pun kita tidak mempunyai banyak masalah untuk join dengan mana-mana negara, termasuk negara Vietnam, walaupun berpaksikan kepada ideologi komunis. Pada hari ini ramai orang Malaysia bekerja ataupun berdagang di sana, dan sebalik juga orang Vietnam bekerja di Malaysia, hasilnya dalam industri perumahan. Jadi dalam konteks ini sebenarnya dengan gaya Malaysia tadi, itulah dengan gaya berkecuali dan juga tidak masuk campur dan agak sederhana sebenarnya. Jadi ini memudahkan sebenarnya untuk kita membuat integrasi yang kukuh di kalangan negara ASEAN, apatah lagi ditunjangi oleh Malaysia. Baik.
satu topik yang kalau kita berbincang mengambil satu masa yang agak lama. Tajuk ini sangat besar, tetapi secara ringkasnya harapan doktor secara keseluruhannya dengan tanggungjawab yang dipikul oleh Malaysia ini sendiri. Harapnya kita berusaha keras bagi merealisasikan visi ini untuk mewujudkan sebuah komuniti ASEAN. Itu yang pertama. Yang kedua, agar dapat kita menggerakkan ke arah penubuhan sebuah institusi ASEAN yang kukuh, yang bukan sekadar boleh menandingi EU tapi boleh melebihi daripada mereka, dan sekaligus mungkin membawa kemajuan ekonomi, keharmonian, kestabilan politik di ASEAN, dan juga yang terakhir meletakkan ASEAN sebagai salah satu kuasa penting dalam politik antarabangsa. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada tetamu. Dr. Muhammad Nazri Muhammad Noor, beliau merupakan pensyarah sains politik dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Kalau boleh saya petik kata-kata doktor, jika tidak dapat menjadi seperti EU, lebih baik kalau kita dapat menjadi satu kuasa besar yang boleh menyuarakan suara Malaysia itu sendiri. Satu topik yang sangat besar. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada tetamu.